Allahumma salli ala Aduh. Start. Boleh start kau. Samawati wal ardh wa ma bainahuma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah hidayah dan taufik daripadanya dapat kita meneruskan bacaan kitab kita Pedoman Sembahyang Berjemaah karangan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah, anak murid Tok Kenali rahimahullahu ta'ala. Kita baca sikit matan, lepas tu sambung hak dobit dulu tak habis baca gitu. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullahu ta'ala, sambung pada matan yang itu. Maka jika tiada meniat ia imam akan jadi imam, hasil bagi makmum fadilat, yakni fadilat berjemaah. Tiada imam, yakni tiada hasil imam akan fadilat berjemaah. Tu hak itu tak habis lagi baca. Dobit hak dulu nombor 4. Sambung dia dalam Hasyiah Al-Bijirmi. Ada al lah. Dia tulis Bijirmi, tak ada al. Hasyiah Al-Bijirmi ala Al-Khatib. Ni syarah kepada Al-Iqna', bukan syarah. Hasyiah atas Iqna', syarah matan Abi Syuja'. Dia kata imam tidak disyaratkan untuk berniat menjadi imam bagi menghasilkan pahala berjemaah makmum. Hanya sahaja disyaratkan makmum berniat berjemaah untuk menghasilkan fadilat berjemaah. Ini adalah Hasyiah Bijirmi lah. Jadi Hasyiah Bijirmi ni lah yang mu'tamad, yang seperti mana kita bahas dulu. Khilaf dia kan. Kalau imam tak berniat berjemaah, adakah makmum dapat pahala berjemaah ataupun tidak, ataupun imam tu sendiri adakah dapat pahala jemaah ataupun tidak. Tu khilaf. Kalau imam khilaf, kalau makmum pun sama juga dapat. Jadi inilah Hasyiah Bijirmi. Kemudian dalam Hasyiah Ibnu Qasim,
Ibnu Qasim, tak tulis habis tu. Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Syekh Ibnu Qasim rahimahullah / yakni dalam hasyiah Ali Asy-Shibrammalisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dua-dua orang tu kata dalam bab perbahasan apa? Adakah imam menanggung bacaan imam? Adakah imam menanggung bacaan makmum? Tu imam menanggung bacaan imam buat apa? Adakah imam menanggung bacaan makmum? Adakah imam menanggung bacaan makmum? Ni masalah mana ni? Ni kena koik sikit ni, terlalu umum. Yakni pada masalah kalau imam tak niat imam. Tu kena tulis sikit tu. Adakah imam menanggung bacaan makmum? Yakni bila imam tak niat imam. Adakah dia tanggung juga? Situ. Jadi kita tak bubuh secara tafsir, takut orang kata umum pula. Jadi khilaf. Kalau imam tak niat imam, adakah dia tanggung bacaan makmum? Khilaf ulama. Pandangan mu'tamad dalam I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in Syarah Qurratil Ain, dia kata ya, tanggung juga Fatihah. Tanggung ni tanggung Fatihah lah, bukan tanggung apa, tanggung bacaan Fatihah tu. Begitu juga disebut dalam Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Ini pandangan mu'tamad. Pandangan kedua, pandangan yang dinukilkan, yang disebutkan oleh Hasyiah dalam Hasyiah Ali Syibrammalisi, dia kata tidak menanggung imam tersebut terhadap Fatihah makmum bila imam tidak berniat imam. Titik. Kemudian dalam kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratil Ain bi Muhimmatiddin, sah tu imam berniat imam pada takbiratul ihram meskipun tiada jemaah di belakangnya. Jadi sekarang masalah kalau jemaah tak ada ke belakang, sah tak dia nak niat di takbiratul ihram tu sebagai imam? Dia kata sah walaupun tidak ada jemaah di belakangnya seorang pun. Tapi qaid ni, jikalau dia percaya bakal ada jemaah. Sah tu bila? Sah tu bila jikalau percaya ada jemaah. Dia i'tiqad ataupun zan bakal ada jemaah yang datang sembahyang bersamanya. Contoh dia tengah ambil wuduk ke, makmum lain tengah ambil wuduk, dia bunyi air tu, kita pun niat tu imam lah. Tu sah atas pandangan aujah. Makna ada khilaf lah. Ada khilaf kata tak boleh. Pandangan aujah, hak yang kedepannya, yang mu'tamadnya, yang diutamanya ialah sah kerana dia bakal menjadi imam. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullah, dan dalam Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Qasim rahimahullahu ta'ala sebut, adapun jikalau dia tidak mempercayai bakal ada makmum yang sembahyang bersamanya, maka tidak sah dia berniat imam. Tu jelas lah, muqabil dia lah. Jikalau dia berniat juga, dia akan zon kata tak ada makmum di belakang, dia nak niat juga imam, maka batal sembahyangnya kerana bermain-main, tala'ub fi shalah. Dalam Hasyiah Al-Bajuri oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib, karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, dia kata jikalau imam mengetahui batalnya sembahyang makmum di belakang, kalau tu imam tahu batalnya sembahyang makmum di belakang dan dia berniat imam juga, maka batal sembahyangnya kerana sembahyang imam, kerana dia menghubungkan sembahyangnya, jangan tak betul tu, sembahyangnya dengan sembahyang yang batal, iaitu sembahyang makmum yang batal, kalau tu imam tahulah. Dalam kitab Ithafur Raghaib, ni pun silap eja tu, Ithafur Raghaib, tak silap tu, Ithafur Raghaib karangan Al-Imam Al-Jauhari rahimahullahu ta'ala sebut, tidak batal sembahyang imam tersebut kalau diniat tu, melainkan dia berniat menjadi imam kepada makmum ini, makmum yang tertentu yang batal. Makmum kan banyak. Tadi Imam Bajuri kata siapa-siapa yang niat jadi tu imam kepada makmum yang dia tahu batal sembahyang secara umum tu, maka dia kata batal juga sembahyang imam kerana telah menghubungkan dengan sembahyang yang batal, iaitu makmum. Imam Jauhari pula kata tak batal lagi, melainkan kalau dia tu niat qasad imam kepada makmum yang batal yang tertentu. Contoh makmum yang batal 2 orang, dia niat qasad dari imam kepada makmum yang 2 orang yang batal tu contohnya, barulah batal sembahyang untuk imam, kalau tidak tak batal. Adapun berniat menjadi imam semata-mata, niat semata-mata tanpa berniat bagi makmum ini, yakni makmum tertentu, dia tak niat makmum mana-mana tapi dia niat imaman saja, maka tidak batal sembahyangnya kerana kemungkinan ada
selainnya yang sembahyang di belakangnya, umpama malaikat dan selainnya. Ialah kitab Ithafur Raghaib oleh Al-Imam Al-Jauhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Habis. Jadi sambung balik dalam masuk kitab kita. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika meniat imam akan jadi imam di tengah sembahyang. Maknanya apa? Maknanya di awal sembahyang dia tak niat jadi imam, tengah-tengah sembahyang, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, rakaat keempat ke, ataupun rakaat pertama pada i'tidal ke, mana-mana lah, di tengah-tengah sembahyang dia baru niat jadi imam. Dapat fadilat, yakni dapat fadilat berjemaah 27 darjat baginya, bagi imam tadi. Bila dapat tu? Dapat ta'aluk ketika itulah, yakni ketika imam berniat imam. Okey. Ketika itulah, yakni ketika imam berniat imam. Tengok tobik nombor 5. Tobik seterusnya nombor 5. Kata musannif ketika itulah. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in Syarah Qurratil Ain disebutkan bahawasanya disebutkan wajib imam berniat berjemaah jikalau sembahyang Jumaat serta takbiratul ihram. Ni makruf lah. Wajib tu imam tu berniat berjemaah, yakni berniat jadi tu imam lah, ataupun dia niat jamaatan. Hak dulu disebut tu jamaatan, boleh imam niat jamaatan, boleh makmum niat jamaatan, ataupun dia niat imaman. Wajib bila sembahyang Jumaat pada takbiratul ihram tu. Jikalau imam tinggal niat serta takbiratul ihram, bila imam tak niat pada takbiratul ihram, maka tidak sah Jumaatnya, Jumaat imam tadi. Sama ada cukup 40 orang ataupun lebih. Lebih 40 orang ataupun cukup 40 orang, tapi tu imam tak berniat Jumaat waktu takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyang imam tadi. Dan meskipun imam tersebut bukan orang yang wajib Jumaat sekalipun, tapi dia jadi tu imam, dia niat Jumaat tapi dia tak niat, dia nak sembahyang Jumaat tapi tak niat Jumaat, maka batal sembahyang imam tadi. Imam tadi tak sah. Dia tak niat sembahyang Jumaat, lepas tu dia nak sembahyang Jumaat, padahal dia kategori orang yang bukan wajib sembahyang Jumaat sekalipun, tapi dia nak sembahyang Jumaat, mestilah dia niat Jumaat. Tapi dia tak niat Jumaat, tidak sah lah sembahyang dia. Kemudian, jikalau imam tersebut bukan orang yang termasuk dalam kategori wajib Jumaat. Ni masuk balik lah. Kategori wajib Jumaat apa dia, nanti akan datang di bahabat Jumaat, panjang lebar. Tak panjang pun, kita yang panjang lagi. Dan dia niat selain Jumaat. Tengok. Jikalau imam tersebut, dia jadi tok imam, dan dia jadi tok imam tu dalam keadaan dia tu bukan kategori orang yang wajib Jumaat. Mungkin dia musafir ke. Mana-mana lah. Musafir lah mudahnya. Dia musafir. Jadi musafir, dia jadi tok imam situ. Waktu Jumaat orang jemput dia, dia mari pada KL contohlah. Dia mari pada KL, mari Terengganu nak sembahyang Jumaat, dia jadi tok imam, padahal dia tak wajib. Tak wajib sembahyang Jumaat kerana dia musafir. Dan dia niat selain Jumaat. Dia tak niat sembahyang Jumaat, dia niat selain daripada Jumaat, tapi dia sembahyang 2 rakaat. Umpamanya, maka tidak wajib atas orang imam tadi itu berniat imam. Sebab apa? Sebab dia sembahyang yang sebab dia kategori bukan wajib Jumaat, sebab dia kategori bukan yang wajib melaksanakan Jumaat, tapi dia sembahyang, dia berimamkan orang sembahyang Jumaat, tapi diri dia tu tak sembahyang Jumaat pun, dia niat lain. Makmum belakang dia niat Jumaat lah, makmum belakang memang sembahyang Jumaat, tapi dengan syaratnya cukup lebih 40 dah lah. Tapi tu imam tu dia orang luar, dia bukannya orang yang wajib Jumaat, dan dia memang tak niat Jumaat pun, dia niat sembahyang lain. Ikut dia lah sembahyang apa pun, dia yang 2 rakaat. Tapi yang makmum belakang yang cukup 40 ni, dia niat makmum belakang sebagai sembahyang Jumaat. Maka tidak ada masalah, sah lah. Yang tak sahnya kalau dia tu orang luar, dia nak sembahyang Jumaat, tak niat Jumaat, tu tak sah lah. Ni dia orang luar, dia nak dia jadi itu imam kepada sembahyang Jumaat makmum, tapi dia tu sendiri tak sembahyang Jumaat, dia niat lain. Tak ada masalah, asalkan cukup syarat 40 jemaah ke atas. Habis. Begitu juga sembahyang muadah, sembahyang ulang lah, atau jamak sebab hujan, maka wajib imam niat berjemaah. Ni pun dulu dah sebut dah, diulang balik. Sembahyang muadah yang asalnya seorang-seorang, tiba-tiba nak sembahyang jemaah, sembahyang muadah dia panggil, sembahyang diulang kembali. Ataupun jamak sebab hujan. Jamak sebab hujan ni mesti wajib berjemaah, maka wajib dia niat imam, wajib berniat makmum bagi orang yang menjadi makmum. Habis. Kemudian kata musannif, masuk balik, kata musannif rahimahullahu ta'ala, bersalahan tak sama makmum
bersalahan makmum, tak sama macam makmum. Tak sama macam makmum. Imam tak sama dengan makmum. Mana? Jika meniat ia makmum akan mengikut imam di tengah sembahyang. Tadi kalau imam dia niat di tengah sembahyang dapat fadilat, makmum tak dapat. Lepas tu bersalahan makmum jika meniat ia makmum akan mengikut imam di tengah sembahyang, tiada dapat fadilat, yakni tiada dapat fadilat berjemaah bagi makmum, bahkan makruh. Bahkan apa? Bahkan makruh. Tengok topik balik nombor 6. Kata musannif bahkan makruh. Dalam Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib, Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah sebut hukum makruh ada dalam ibarat hasyiah ni. Ni patutnya kita buat tanda macam apa-apalah, ni kata saya ni, bukan kata dia. Hukum makruh ni ada dalam ibarat hasyiah ini Hasyiah Bajuri. Dan ia tidak menghasilkan fadilat berjemaah kerana menjadikan dirinya itu sebagai pengikut, yakni pengikut kepada tu imam selepas dia menjadi mustaqil. Mustaqil ni sembahyang seorang-seorang lah. Tu imam, okey, dia sekali ada baharut. Ada bahasanya. Dia mula-mula contoh dia, dia sembahyang sendirilah. Dia tak ikut tu imam ni. Dia tak niat tu imam. Dia pun Allahu Akbar, sembahyang sendirilah. Dah dia niat jemaah waktu tengah-tengah sembahyang. Makna sebelum tu dia tak niat jemaah. Makna dia sembahyang sendirilah. Bila sembahyang sendiri dia panggil mustaqil, duduk seorang-seorang. Tiba-tiba dia pun niat makmuman. Dia jadi tabi', dia jadi pengikut kepada makmum, kepada imam. Maka waktu itu dia ada dua keadaan. Pertama mustaqil, kemudian dia jadi pengikut. Sebab itulah dihukumkan makruh. Lain dengan tu imam. Tu imam memang awal-awal mustaqil dah. Dan selepas dia niat jadi imam pun dia tetap mustaqil. Dia tak ikut siapa-siapa. Dia tak ikut siapa-siapa tu imam tu. Yang ikutnya makmum. Jadi tidak ada makruh pada tu imam. Okey, habis. Betul. Bahkan wajib atas makmum itu mengikut imam pada posisi di mana sahaja dia imam berada. Bukan berjaya dia makmum lagi. Di mana sahaja bila dia niat makmuman, maka mesti dia pergi kepada posisi tu imam berada, meskipun bercanggah dengan aturan sembahyang makmum terkini. Contoh dia sekarang qiyam. Tengah qiyam, makmum imam tengah sujud dah. Lepas tu dia pun niat makmuman. Dia kena terus pergi kepada sujud. Jadi rakaat yang dia tinggal ni, rakaat yang tadi yang tinggal lah kena tambah satu rakaat lain lah nanti. Sebab dia ikut tu imam terus kepada sujud, hal keadaan belum sempurna lagi rakaat qiyam yang pertama tadi. Contohlah. Bahkan wajib habis. Betul? Namun jikalau makmum berniat mengikut imam, hal keadaan dia sudah tu bukan sudah. Keadaan dia sudah berada di sujud. Ni ada masalah yang istithna. Jikalau makmum berniat mengikut imam, hal keadaan dia makmum tadi sudah berada di sujud yang terakhir serta tamakninah. Ni. Contoh sekarang ni makmum dia berada pada sujud terakhir dan dah tamakninah dah. Dia pun baru nak niat makmuman. Okey, tamu. Atau berada pada tasyahud akhir. Makmum dah ada pada tasyahud akhir dah. Dia tiba-tiba nak ikut tu imam. Tu imam tengah berdiri contohnya. Macam mana? Sedangkan imam masih berdiri pada dua masalah tadi. Makmum dah sujud tamakninah yang terakhir, ataupun pada tasyahud akhir. Dia nak ikut tu imam. Tu imam tengah berdiri. Adakah dia kena pergi berdiri? Itu masalahnya. Umpamanya, maka tidak boleh makmum tadi mengikutinya berdiri semula. Tak boleh. Bahkan wajib dia menunggunya hingga posisi tersebut, yakni posisi imam kepada sujud ataupun tasyahud akhir. Jikalau tidak niat mufaraqah lah, kalau niat makmuman. Kalau niat makmuman. Habis. Jadi gitu. Jadi kalau tu imam, kalau makmum berada pada sujud terakhir, dah tamakninah dah, dan dia berada pada tasyahud akhir, dia nak ikut tu imam yang berada pada posisi selainnya. Contohnya di qiyam ke, i'tidal ke, rukuk ke. Tak boleh dia pergi ke rukuk, tak boleh dia pergi ke qiyam, tak boleh pergi i'tidal semula. Bahkan mesti tunggu tu imam sampai ke posisi yang dia sedang berada sekarang. Tu cara dia. Habis. Adapun selain daripada tu, ikutlah. Ikut tu imam lah selain daripada masalah ni.
Habis, jika makmum yang berniat jemaah tadi bangun juga bersama dengan posisi imam, maka batal sembahyangnya. Batal sembahyang tu. Okey. Habis. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in Syarah Qurratil Ain bi Muhimmatiddin Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu taala sebut, jikalau seseorang yang sembahyang dan berniat mengikut imam pada kedudukan tasyahud akhir juga mendapat fadilat berjemaah. Okey, ni persoalan lah. Jikalau seseorang yang sembahyang dan berniat mengikut imam pada kedudukan tasyahud akhir, tadi masalah tadilah, juga mendapat fadilat berjemaah. Kalau dapat juga makmum dapat fadilat berjemaah kalau dia niat makmuman ketika tasyahud akhir. Apa perbezaannya? Yang ni apakah? Lihat apakah lah. Apakah perbezaannya dengan orang yang niat pada awal niat jemaah? Niat berjemaah, yakni start pada awal orang dah niat makmuman, dapat pahala berjemaah. Kita hak baru tasyahud akhir niat makmuman, dapat pahala jemaah juga. Dah apa beza? Okey. Jawabnya, fadilat berjemaah itu dikira selepas dia berniat berjemaah. Jadi beza situlah. Jadi start bila dia niat makmuman. Start situlah dapat fadilat berjemaah. Kemudian dikritik bahawa puasa sunat apabila kita mula berniat sebelum gelincir matahari, maka fadilat puasa itu juga terkena kepada sebelum berniat. Lagu mana? Waktu kita puasa, contoh puasa sunat lah, puasa wajib tak boleh lah, dia kena mabit, dia kena bermalam niat dia. Contoh puasa sunat, kita pukul 11 baru niat puasa sunat Isnin. Dah kita dapat tak pahala puasa sebelum kita niat pukul 11 tu? Dapat juga. Kenapa? Dapat. Macam mana boleh dapat? Okay. Jawabnya, mungkin boleh dibezakan, ini dalam Hasyiah I'anah ni, mungkin boleh dibezakan antara sembahyang dan puasa, di mana sembahyang ini boleh dibahagi-bahagikan, yakni boleh berlaku sebahagiannya berjemaah, sebahagiannya lagi munfarid, seorang-seorang. Main jemaah kan boleh, kadang-kadang kita sembahyang seorang, lepas tu nak niat makmuman, boleh lah. Ataupun tu imam, asalnya sembahyang seorang-seorang, tiba-tiba dia niat jadi imam, jadi jemaah. Boleh tak? Boleh. Ini berbeza dengan puasa. Ia tidak boleh dibahagi-bahagikan, dengan makna berpuasa itu dikira sah jika tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Dia kira sekaligus, dia tidak boleh dijuzuk-juzukkan. Tak ada istilah aku puasa start pukul 11 sampai maghrib, tak ada. Dia mesti bila kata puasa start daripada terbit fajar shadiq sampailah maghrib. Dia kira satu, dia tak boleh dibahagi-bahagikan. Okey, itu jawapan dia. Kemudian dikritik lagi, niat berjemaah oleh makmum tatkala berada di pertengahan sembahyang tidak mendapat fadilat berjemaah. Bahkan makruh. Apa beza imam dan makmum di mana imam mendapat fadilat berjemaah meskipun berniat jemaah di pertengahan sembahyang? Imam niat di pertengahan sembahyang dapat fadilat. Makmum niat di pertengahan sembahyang tak dapat fadilat. Lagu mana? Ni tadi kita jawab dah tadi. Jawabnya, imam itu statusnya mustaqil, seorang-seorang. Pada dua keadaan tersebut. Apa dua keadaan tersebut? Yakni sebelum dan selepas berniat berjemaah. Sedangkan makmum mustaqil, makmum duduk sembahyang seorang-seorang, kemudian mengikut kepada orang lain, yakni imam. Itu dia panggil mutaba'ah. Maka sudah berubah status dan kedudukannya, maka ia dimakruhkan pada hak makmum berbuat demikian. Hilang fadilat berjemaah, namun sah mengikut dia lain. Sah mengikut tu imam, lain dengan dapat fadilat berjemaah. Jangan kita samakan. Hilang fadilat berjemaah dengan makna tak ada pahala darjat 27 darjat tu. Tapi sah lagi ikut. Pahala kurang lah dia panggil. Kurang tahap mana? Allah A'lam lah. Cuma tak dapat fadilat yang 27 darjat tu. Kebiasaannya dalam bab sembahyang jemaah, dalam bab sembahyang jemaah, nak dapat fadilat berjemaah ni, dia kena elok benda makruh. Kebanyakannya benda makruh dalam sembahyang berjemaah akan menyebabkan fadilat 27 darjat luput. Habis. Masuk kitab balik. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Habis dah yang pertama. Baru habis. Yang kedua daripada 12. Ni nak masuk tempat ni. Keduanya daripada 12. 12 syarat sah mengikut kitab ni lah. Berhimpun keduanya imam dan makmum satu tempat. Ijtima'uhuma fi makanin wahidin. Kalau kita arak lah. Dan baginya mana? Nya berhimpun keduanya itu. Dan bagi berhimpun kedua imam dan makmum tadi
empat kelakuan. Ada empat jenis, empat kelakuan lah. Empat gambaran. Gitu. Tengok nombor 9. Habis dah. Okey, ni sadaqallahul azim ni. Mana nombor 9? Nombor 9. Okey, tobik nombor 9. Kata musannif rahimahullahu taala, baginya empat kelakuan. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karya Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu taala sebut, terdapat empat keadaan berhimpun antara imam dan makmum pada satu tempat. Yang pertama, berhimpun kedua-duanya di dalam masjid. Pertama. Okey, B, berhimpun kedua-duanya di selain masjid. Makna makmum dan imam berada bukan pada masjid. Masalah ini terbahagi kepada empat gambaran. Ni tak sebut dalam pedoman. Itu yang kita tambah tu. Ada empat masalah pada nombor 2 ni. Yang pertama, imam dan makmum berhimpun di tanah lapang. Di tanah lapang lah, padang ke. Yang kedua, imam dan makmum berhimpun di dalam satu binaan. Contoh surau yang bukan masjid. Kalau surau yang masjid tak ada masalah lah. Ni surau yang bukan masjid ataupun balasah yang bukan masjid. Tu binaan lah tu. Kedua, imam berada di dalam satu binaan sedangkan makmum di tanah lapang. Gitu pula. Lepas tu balik nombor 4. Imam berada di tanah lapang dan makmum di dalam satu binaan. Contoh di rumah ni ada padang luas itu. Tu imam mayang itu, makmum mayang kat tanah lapang. Macam mana hukum dia? Kena jarak ke tak? Boleh jarak ke tak? Tu isu dia. Nanti akan datang tu. Batu C, keadaan yang ketiga, imam di dalam masjid sedangkan makmum di luar masjid. Ni biasa ni. Yang keempat, makmum di dalam masjid sedangkan imam di luar masjid. Balik. Habis. Tu akan detail satu-satu. Tu empat kelakuan. Lepas tu kata musannif, sama balik kata musannif rahimahullahu ta'ala, pertama daripada empat, imam dan makmum di dalam masjid. Titik. Tu dihurai. Imam, ni masalah pertama, iaitu imam dan makmum di dalam masjid. Tafri', maka sah mengikut dengan, yakni maka sah mengikut oleh makmum akan imam dengan ketahui makmum akan pindah imam kepada rukun-rukun. Tahu ta'aluk dengan melihat atau mendengar suara imam, atau muballigh ni yang macam kau lah. Tu imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, dia penyampai suara. Titik. Sekali lagi dia kata apa? Maka sah mengikut, yakni mengikut oleh makmum akan imam dengan ketahui. Macam mana tahu, macam mana sah tu? Dengan ketahui makmum, yakni ketahui oleh makmum akan pindah imam kepada rukun-rukun dengan melihat ataupun mendengar suara imam atau muballigh. Tu dalam masjid. Tengok nombor nangkau ni. Nombor 14. Tu nombor 14 dengan diketahui tu. Nombor 14 ni. Tu nombor 14. Muka surat 6. Kata musannif, ketahui makmum akan pindah imam. Dalam kitab An-Najmul Wahash bisyarh fi ila tu An-Najmul Wahash ila syarhil minhaj, bukan fi, karya Al-Allamah Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala. Sini start official sikit cara tulis. Disyaratkan mengetahui perpindahan imam dengan dua sebab. Sebab apa wajib tahu? Dua sebab, dua ilah lah. Pertama, ijma' ulama'. Bila ijma' ulama' sabit lah. Jadi tak semestinya dalil daripada Quran dan hadis. Dia ada berdalil kan banyak langsung peka. Quran, hadis, ijma', qiyas. Tu kalau yang basic lah. Ada lebih banyak lagi. Jadi ijma' ulama'. Jadi ijma' ulama' kata mesti tahu perpindahan tu imam. Ijma' ulama', tak ada khilaf. Yang kedua, tanpa mengetahui perpindahan imam, maka tidak boleh makmum mengikutinya. Itu salah satu ilah dia kenapa kena tahu. Sebab kalau tak tahu, macam mana nak ikut? Habis. Masuk balik kitab kita. Tak habis lagi tu nombor 15. Atau muballigh. Atau muballigh. Nombor 15. Tengok tobit nombor 15. Kata musannif rahimahullah, atau muballigh. Ni dalam kitab yang sama juga tu, An-Najmul Wahash tu. Dalam kitab yang sama juga, An-Najmul Wahash bisyarhil minhaj, tak tulis itu. Kesemuanya ini iaitu makmum melihat imam atau sebahagian daripada makmum,
Kena atas sini. Kesemuanya ini iaitu makmum melihat imam atau sebahagian daripada makmum. Yakni makmum melihat sebahagian daripada makmum. Makmum tak tengok tu imam, tapi makmum melihat sebahagian makmum. Contoh sah yang kelima, mana boleh nampak imam? Dah halang makmum, dah tengok makmum je lah. Itu maksud melihat sebahagian makmum. Mendengar suara imam atau suara mubaligh. Merupakan semua ni merupakan sebab-sebab untuk mengetahui pergerakan imam. Lihat imam, lihat sebagai makmum, dengar suara tu imam atau dengar suara mubaligh, itu semua sebab-sebab untuk mengetahui pergerakan tu imam. Dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama tidak memadakan dengan hanya mengetahui pergerakan imam semata-mata, bahkan mesti berhimpun antara imam dan makmum dalam satu tempat. Jadi dia mari bila kata syarat pertama kedua tadi, mengetahui kelakuan imam dengan cara melihat, mendengar dan sebagainya, maka ulama pun sebut, jumhur ulama mengatakan tak memadai hanya tahu, bahkan mesti berhimpun pada satu tempat. Tu. Kata Imam Atha rahimahullahu taala, jikalau kita memadakan, ni pun disebut dalam kitab Umdatul Muhtash ila Syarhil Minhaj Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala. Dia pun nukil Imam Atha ni. Jikalau kita memadakan dengan hanya mengetahui pergerakan imam melalui mendengar suara imam atau mubaligh atau melihatnya, niscaya batallah suruhan untuk bersegera ke tempat orang yang sembahyang Jumaat jikalau lambat dan berdoa kepada jemaah. Ni isu sekarang ni, nak berhimpun satu tempat. Kalaulah ulama dia buat takdir kata tak wajib himpun satu tempat, hanya dengar suara sudahlah, hanya dapat tengok tu imam sudahlah, niscaya tidak adalah suruhan untuk segera datang ke tempat sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab boleh saya orang mayang kat pasar dengar suara, dengar suara tak himpun tak apa, dengar daripada rumah, ya sembahyang rumah jadi gitulah. Tu isu dia. Jadi suruhan pi kepada masjid untuk sembahyang Jumaat tu dituntut. Kalau kita kata gini, maka tak dituntut lah. Dan juga berdoa kepada jemaah. Bila berdoa kepada jemaah tu mesti ada tempat yang sama. Sebab tu dalam kunut contohnya Allahumma hdina, dia tak boleh Allahumma hdini. Sebab apa? Sebab jemaah di belakang. Dia satu tempat. Sebab tu kita boleh kena berdoa kepada jemaah yang ada dalam tempat kita. Tak boleh tempat dia dekat rumah dekat kampung Jati ikut tu imam mana? Tu imam Masjid Uniza. Tak boleh dia bukan berada pada satu tempat, walaupun dengar Masjid Uniza punya tu imam tu takbir dan sebagainya. Jadi kena syarat duduk satu tempat juga. Habis. Hal ini kerana boleh sahaja terjadi makmum duduk di rumah tengok, atau di pasar sedangkan imam sembahyang dalam masjid. Hal keadaan makmum tersebut mengetahui pergerakan imam, tahu Allah Akbar. Ini jelas bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kami Quran Sunnah juga. Tu. Syarat mubaligh berlaku perselisihan ulama. Ada juga syarat. Ulama mensyaratkan mubaligh ni siapa? Mubaligh ni orang yang menyampaikan suara tu imam lah. Contoh tu imam pakai mic tak jelas, so kat Masjidil Haram lah, tu imam yang mic jauh, dengar lah, tapi bila rukuk sujud dia mic tu dia tak melekat dah. Jadi ada mubaligh yang pakai mic khusus. Tu imam Allah Akbar, dia pun Allahu Akbar. Orang yang jauh tu boleh dengar suara bahawasanya dah sujud contohnya. Tu mubaligh. Berlaku perselisihan ulama. Pertama, mubaligh boleh jadi orang yang sembahyang ataupun tidak. Tu pandangan pertama. Jadi mubaligh, pandangan pertama kata tak syarat orang sembahyang. Orang yang tak sembahyang pun tak apa, dia tengok tu imam rukuk, dia pun sebut Allahu Akbar. Tu pandangan pertama. Pandangan kedua, Syekh Abu Muhammad dalam kitabnya Al-Furuq disyaratkan mubaligh itu orang yang sembahyang dan thiqah. Pula dah. Jadi mubaligh menurut Syekh Abu Muhammad dalam kitabnya Al-Furuq, mubaligh itu mestilah seorang yang sembahyang, tak boleh dia tu tak sembahyang. Dan thiqah. Thiqah ni apa? Thiqah ni adil lah, udul, tidak ada dosa fasik bagi dia. Macam fiqah lah fiqah ni. Tidak ada dosa yang berterusan, tidak ada dosa besar dia buat. Fiqah lah tu. Habis. Okey, dalam kitab Umdatul Muhtash ila Syarhil Minhaj karya Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala, jikalau orang buta ataupun pekak hanya mengetahui gerakan imam melalui gerakan seseorang yang berada di sebelahnya, maka memadai dan sah. Orang buta, orang pekak mana boleh tengok? Mana boleh dengar orang pekak? Mana boleh tengok orang buta dah? Macam mana nak sah dia sembahyang untuk imam? Memadai dia tahu gerakan orang sebelah. Sudah. Ini jarang disebut dalam kitab-kitab. Habis. Okey, masuk balik kitab kita.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan jika jauh antara keduanya imam dan makmum. Kalau jauh guana pula. Kalau jauh antara keduanya imam dan makmum lebih daripada 300 hasta. Okey. Dan jika jauh, ni ghayah. Bukan masalah baru, ni ghayah dia panggil. Sah walaupun, dan jika ni walaupun lah. Sah juga walaupun, yakni dan jika, yakni walaupun jauh antara keduanya imam dan makmum lebih daripada 300 hasta sekalipun. Sekalipun dengan makna sah jua. Titik. Tengok nombor, tak ada lagi. Okey, tak ada lagi. Dan selangi beberapa bina yakni binaan lah. Bina yakni binaan. Dan selang beberapa bina yakni binaan, seperti dinding yang ada pintunya dinding, atau sutuh. Sutuh ni belah atas. Dia belah atas yang tidak berbumbung, tu sutuh lah. Yang ada tangganya sutuh, yang dapat lalu. Okey, beberapa binaan ada topik tu. Okey. Stop dulu. Dan selangi beberapa bina macam mana binaan tu? Seperti dinding yang ada pintunya dinding. Okey, dinding yang ada pintu. Okey lah, macam ni lah. Dinding ni pintu dia. Ni dinding ni pintu dia. Ataupun buka ni pintu dia. Atau sutuh. Sutuh ni belah atas. Dia belah atas yang tidak berbumbung lah. Yang ada tangganya sutuh tadi. Yang ada tangga. Okey, dinding yang ada pintu, sutuh yang ada tangga. Untuk apa tu? Pintu dan tangga tadi yang dapat lalu kepada imam pada adat. Pada adatnya kalau buka pintu boleh lalu ketuk imam. Pada adatnya bila naik tangga, naik ke sutuh sampai turun tangga daripada sutuh tu sampai ketuk imam. Pada adatnya boleh sampai. Okey. Titik. Tak habis gitu sebenarnya. Dia ada royah lagi tu. Dan jika dengan berpaling, baca pilah. Royah yang kedua. Dan jika dengan berpaling daripada kiblat atau membelakangnya kiblat sekalipun sah juga. Sah juga, tak ada masalah. Paling kiblat pun tak ada masalah sebab dalam masjid. Walaupun nak sampai ke pintu tu kena pusing baru sampai tu imam contohnya. Contohlah tu imam duk mayang sana. Contoh kawasan ni semua masjid lah kau. Luar pun masjid lah kau. Ni pintu dia, kita mayang menghadap sini. Nak pusing ke tu imam, pintu sini je. Jadi kita pun nak kena pusing, kena masuk pintu ni baru tembus ke tu imam. Belakang kiblat tu. Sah tak? Sah juga. Asal ada tempat lalu je. Contohlah. Habis. Masuk dobit dulu. Dobit yang ke-16. Kata musannif, selangi beberapa binaan. Dalam kitab An-Najmul Wahash bisyarh ila, bukan bi, ila syarhil minhash, karangan Al-Imam Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala, disyaratkan antara dua binaan dalam masjid tersebut ada ruang yang boleh masuk daripada satu binaan masjid ke satu binaan yang lain. Ni kalau contoh dua. Masjid ni ada dua dan bersambung. Mesti ada laluan yang boleh sampai daripada masjid kedua ke yang pertama. Masjid yang pertama ke yang kedua. Mesti ada pintu lah. Mesti ada laluan. Mesti ada. Ni kalau dua binaan. Ni kalau dua. Tak ada dua binaan masjid kita Malaysia ni. Semua satu je. Ni contoh masalah lah. Contoh dia ada dua bangunan, dua-dua tu masjid. Mesti ada pintu yang boleh masuk antara masjid kedua dan ke pertama. Pertama, kedua. Tidak memudaratkan makmum mengikuti imam jikalau kunci pintu antara dua binaan tersebut. Contohnya, contoh kita kata sinilah. Ni masjid yang pertama, yang luar tu masjid kedua. Ni pintu dia. Kita pun tutup pintu, kunci. Sah tak tu imam yang ikut belakang tu? Sah juga. Sebab masjid. Sebab masjid sah juga walaupun dikunci. Ataupun kunci tangga yang boleh sampai kepada sutuh. Ni kalau sutuh lah, tempat tinggi. Kita kunci tangga dia. Pintu tangga nak. Pintu yang kat tangga tu kita kunci. Tapi kalau buka boleh turun lah sampai ke imam. Sah tak? Sah juga. Sah tu atas pandangan asah. Makna ada khilaf lah. Ada yang kata tidak sah. Atas pandangan asah dan mu'tamad tidak memudaratkan makmum, yakni sah makmum ikut tu imam. Sah juga makmum ikut tu imam. Jadi tak ada masalah lah. Titik. Adapun banyak masjid yang terbuka ruang sebahagian masjid kepada sebahagian masjid yang lain, maka hukumnya seolah-olah satu masjid. Ni kalau ada dua masjid sambung, bergabung dua-dua.
Nak kira dua masjid ke satu masjid, dia kira satu masjid saja. Baik. Jadi dengan syarat ada benda, ada ruang lah, pintu ke apa-apa yang boleh lalu antara masjid pertama dengan masjid kedua. Jadi ada dua masjid, tangkuk satu mesti ada pintu dan sebagainya yang boleh kita masuk daripada masjid pertama ke masjid kedua ke masjid pertama. Maka dikira macam mana? Dikira seolah-olah satu masjid sahaja. Meskipun setiap satu masjid terdapat imam, muazzin dan jemaah yang tersendiri. Masing-masing ada tu imam. Masjid ada tu imam. Masjid ada dua tangkuk. Dia buat pelik apa? Tu. Masing-masing ada tu imam dia, masing-masing ada azab orang yang muazzin dia. Tapi kira dua ke kira satu? Kira satu. Dia tak kira dua. Asalkan ada pintu lah, ada pintu yang boleh menghubungkan antara masjid pertama masjid kedua. Ni jarang lah. Tak ada Malaysia ni rasanya. Tak pernah dengar lagi. Kut-kut lah ada orang dapat masjid dua. Buat pelik lagi masalah. Ni masalah dia. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika dikatuk pintu-pintunya mana? Pintu-pintu yang kat dinding tadi. Atau diselak pintu yang kat dinding tadi. Meskipun gitu, ni royah yang ketiga. Meskipun ditutup, dikatuk ni ditutup lah. Dikatuk, ditutup. Ditutup pintunya, kita tutup pintu. Tapi bahagian belakang pintu masjid. Sini masjid. Ni pintu dia, kita pun tutup. Sah tak? Macam tadilah, sah lah. Tadi kan dia sebut dah. Sah lah. Kitab Pedoman dia sebut sekali lagi. Atau diselak pintunya, dikunci lah. Diselak, dikunci dan sebagainya. Sah tak orang belakang tu ikut? Sah juga. Sebab apa? Sebab boleh dibuka. Beza sat lagi kalau paku. Paku lain. Ni masalah paku. Bersalahan dipakukan. Bersalahan dipakukan. Nombor 11. Bersalahan dipakukan, yakni dipakukan pintu tadi. Bersalahan dipakukan, yakni dipakukan pintu tadi. Bersalahan dipakukan pintu-pintu tadi. Tidak dapat lalu, yakni tidak dapat lalu kepada imam pada adat. Tiada sah mengikut, yakni tiada sah mengikut makmum akan imam. Bersalahan dipakukan pintu-pintu tadi. Tidak dapat lalu, yang mana bila paku tadi tidak dapat lalu, yakni lalu oleh makmum kepada tu imam pada adat. Maka tiada sah mengikut, yakni tiada sah mengikut makmum akan imam. Titik. Masalah dipakukan. Tengok nombor sebelah. Saya ada kot istilah dia. Ada. Nombor 11. Kata musannif rahimahullah, bersalahan dipakukan. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, karya Syekh Abu Bakar Shattar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, disebut kata, ibarat bersalahan dipakukan dia tidak dapat lalu ila akhirih, terdapat dalam kitab ni. Apalah tu? Tu kita lah sebut tu, bukan dia. Berkemungkinan musannif menjalani, ni saya sendiri, yang plus tu, tu perkataan kita lah. Kataan kita sendiri. Berkemungkinan musannif kitab pedoman ni menjalani pandangan Syekh Ar-Ramli rahimahullah. Dia ikut pandangan Syekh Ramli rahimahullah dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Sebab apa? Hal ini kerana beliau mengumumkan masalah paku pintu ini sama ada dalam bangunan masjid yang sama ataupun bangunan masjid yang lain-lain yang dihubungkan dengan satu pintu. Jadi ada dua masalah pintu sekarang yang bab paku. Pertama, dalam satu binaan. Contohlah ambil Masjid Uniza. Contoh dia buat dinding itu ada, lepas tu dia ada satu pintu, kat belakang muslimat kan. Contoh dia buat dinding lah. Tak ada lah macam tu. Hak tu boleh tolak. Dia buat dinding, lepas tu satu pintu. Pintu tu dipakukan. Pakulah. Bolehlah paku apa-apa. Yang tak boleh buka dah. Bukan kunci, paku. Paku ni dia tak boleh buka dah. Jangan faham paku ni boleh kunci, boleh buka balik, kan? Boleh buka, tak boleh buka tu kalau kunci atau selak tu boleh buka. Kalau boleh buka, boleh kunci, boleh buka balik. Tu sah, tu tadi dah. Ni masalah paku dengan makna pintu tadi dia tak boleh buka. Tak boleh buka dah. Kalau makmum pergi situ memang tak boleh buka, dia kena pergi jalan lain. Contohlah. Kalau dalam satu masjid, satu, ataupun dia masalah dua masjid, pintu satu ni yang menghubungkan masjid kedua dengan masjid pertama, tapi masalah pintu ni dia paku. Dua masalah kedua. Jadi Syekh Ramli dia kata sama je masalah tu.
Masalah hak pertama yang kata pakunya pintu dalam satu binaan masjid sama saja dengan masalah pakunya pintu yang menghubungkan antara dua masjid. Okey. Musannif menjalani Syekh Romli, kata pendapat Syekh Romli, menjalani dengan makna ambil pandangan Syekh Romli dalam bab ni. Okey. Mengumumkan mana tadi? Mengumumkan masalah paku pintu ini sama ada dalam bangunan masjid yang sama atau bangunan masjid yang lain-lain dihubungkan dengan pintu. Adapun Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj bahawa masalah terpaku ini jika berlaku dalam masjid maka masih sah mengikut imam. Pula dah. Dan jika berlaku pada banyak bangunan masjid yang dihubungi oleh satu pintu maka ia tidak sah mengikut imam. Jadi Syekh Romli dia kata dua-dua tak sah berlaku. Walaupun dalam satu bangunan tapi pintu tadi terpaku, tak ada ruang dah yang boleh makmum pergi mana-mana, pergi kepada tu imam pada adat sebab pintu terpaku. Walaupun sekali dia sebut juga, walaupun waktu sembahyang tu dia selok biasa je, tiba-tiba mari paku mana, tiba-tiba terpaku pintu tu, maka tidak sah makmum mengikut imam pada ketika itu. Nampak pelik sikit lah. Nak kata terpaku tu memang tak boleh dah ikut tu imam. Pada binaan satu masjid, pada binaan pintu yang terpaku tu pada binaan masjid yang satu, pada binaan masjid yang sama, bukan yang dua, yang sama, maka Syekh Romli dengan Syekh Ibnu Hajar Syekh Ibnu Hajar kata sah. Kalau dalam satu bangunan masjid ada pintu terpaku, sah kata Syekh Ibnu Hajar. Syekh Romli tak sah. Yang ittifaq antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Romli kalau berlaku dua binaan masjid dan lebih yang mana pintu yang menghubungi antara dua masjid itu terpaku, itu baru tidak sah. Itu kata Syekh Ibnu Hajar. Okey, dalam Hasyiah Al-Kubra ala Manhajil Qawim, yang atas tu 6 jilid warna hijau, karya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi rahimahullahu taala. Kita ni lah. As-Sayyid Umar rahimahullahu taala berkata dalam fatwanya, perbezaan antara at-tasmir pemakuan tadi dan al-ighlaq penutupan, kunci, selok dan sebagainya, titik tindih, apa bezanya? At-tasmir ini meletakkan dan mengetuk paku di pintu, sedangkan al-ighlaq ialah mencegah daripada lalu sahaja seperti menyelok, mengunci dan sebagainya. Cegah lalu saja, tak paku pun. Tapi dalam tasmir dia meletakkan paku dan sehingga tak boleh nak buka. Bukan masalah kunci ataupun selak, bahkan tak boleh buka. Walaupun tak kunci, walaupun tak selak, tapi dah dipaku pintu tersebut, maka tidak boleh langsung dia nak buka. Tu beza antara at-tasmir dengan al-ighlaq. Maka at-tasmir ini menghalang daripada tempat tersebut menjadi satu. Kan syarat dia untuk berhimpun antara imam dan makmum. Maka at-tasmir ini menghalang daripada tempat tersebut menjadi satu. Sedangkan syarat untuk sah makmum mengikut imam mesti berada pada satu tempat. Jadi at-tasmir, pemakuan pintu laluan ini menyebabkan tidak berlakunya imam dan makmum dalam satu tempat. Sedangkan berhimpun dan berada pada satu tempat itu merupakan syarat sah mengikut imam. Ini berbeza dengan al-ighlaq, yang kunci tadi, yang sekadar menutup dan mengunci namun mampu membukanya semula. Habis. Syarah Al-Muharrar karya Syekh Az-Ziyadi rahimahullahu ta'ala, dia kata walaupun dikunci dengan dhabbah, penyelok. Ni kena tengok Syekh Google. Dia ada khusus dhabbah ni, penyelok kat negara Arab, tak tahu. Adalah. Dalam Google boleh type sendiri. Dia bukan penyelok biasa. Penyelok dia ada cara nak tunjuk pun tak tahu. Walaupun dikunci dengan dhabbah, tapi penyelok lah, sejenis penyelok. Penyelok pintu. Sekalipun seperti mana disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullah dalam Al-Muharrar. Yang ni walaupun dikunci dengan mana sah lah. Sah juga makmum mengikut imam, yang mana makmum berada di belakang pintu yang dikunci diselak dengan dhabbah tadi. Okey. Hasyiah Al-Qalyubi ala Syarah Kanzur Raghibin karya Syekh Ahmad Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala, disebut meskipun dikunci dengan locker, bukan lock tu. Locker tu apa? Biji mangga tu. Bukan lock tu. Lock tu bahasa Inggeris. Lock tu kunci lah. Locker yang panggil. Kan? Dia panggil apa? Mangga tu. Bahasa Inggeris. Mangga tu. Yalah, locker kan? Betul lah locker. Mangga tu lah. Meskipun dikunci dengan mangga. Contoh kita ambil pintu ni, kita kunci dengan mangga. Ataupun penyelok yang tiada kunci. Tengok.
Kita ambil mangga, kita kunci. Kunci tak ada. Tu. Faham? Masalah sekarang ni, kita lock dengan mangga tu, ataupun kita selok dengan penyelok, tapi tak ada kunci. Kunci hilang. Sah juga. Sah juga. Sah juga. Yang tiada kunci satu, atau hilang kuncinya sekalipun, sah juga. Hilang kunci ke, tak ada kunci ke, asalkan dia itu jenis dia boleh buka, tapi sekarang ni tak ada kunci, nak buka macam mana? Sah juga. Sah juga. Selama mana pintu tersebut tidak dipaku. Itu ya. Selagi mana tak terpaku, ikutlah. Dia kunci selok ke, tak ada kunci ke, hilang kunci ke, ada kunci ke, semua sah belaka. Dalam Hasyiah Al-Qalyubi 'ala Al-Mahalli karya Syekh Ahmad Al-Mahalli rahimahullahu taala sebut lagi, jikalau pintu tersebut terpaku tatkala sedang sembahyang, maka batal qudwahnya terhadap imam. Batal ikutan terhadap imam. Bukan batal sembahyang. Kena beza. Batal qudwah dengan mana waktu tu dia kena sembahyang sendirilah. Tengah-tengah sembahyang, pintu tu bukan terpaku pun, kunci je ataupun selok je. Tiba-tiba mari paku mana-mana tu, paku habis semua. Tu. Ninja, paku habis semua, tak boleh nak buka. Maka waktu itu makmum tadi jangan ikut imam lagi, mayang sendiri. Tu. Batal qudwah, bukan batal mayang. Tapi kalau dia tetap juga sembahyang untuk imam, dia menanti yang lama, masalah dulu. Menanti yang lama sekira-kira dia niat qasad ikut tu imam, dan dia menanti yang lama sedangkan dia tak sah dah ikut tu imam. Menanti yang lama boleh membatalkan sembahyang. Welding dah tahu. Putih besi dia tak boleh buka kan? Tak boleh buka sama. Apa-apa sajalah istilah yang mana kalau pintu tu tak boleh buka dah. Maka dia panggil terpakulah, at-tasmiru. Kalau pintu tu tutup kejap sekalipun tapi ada kunci dia, boleh kita buka lagi. Tu masih sah. Habis Syekh Al-Halabi rahimahullahu taala sebut dalam Hawashi Al-Manhaj, Manhajut Tullab ni, jikalau sutuh masjid yang dihilangkan tangganya, tengok. Tengah-tengah sembahyang atas sutuh, tangga tu ada, tiba-tiba hilang. Ketika sembahyang, maka tidak sah makmum mengikut imam. Tidak sah dah waktu tu makmum mengikut imam, maka kena sembahyang sendirilah. Sutuh tu kat belah atas tu ada tangga lah, nak pergi ke imam, pergi ke tu imam tu, tiba-tiba hilang. Tu. Hilang lagu mana Allah alam lah. Dia hilang jin ambil ke, ataupun runtuh ke, runtuh, tiba-tiba runtuh, hilang lah. Lepas tu macam mana? Tidak sah lagi nak ikut tu imam, kerana dia nak pergi ke tu imam tu bukan jalan adat dah, bahkan kena melompat. Melompat nak pergi ke tu imam bukan jalan adat dah. Maka dia tidak boleh ikut tu imam waktu tu. Habis tu, kemudian masuk balik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Tu, nombor 10 tak baca lagi sini. Nombor 10 tak baca lagi kan? Nombor 10. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, atau diselak pintu sekalipun. Yang kata sah tadi tu. Walaupun diselak pintu sekalipun. Dah belum? Dah kan? Dah. Ni sekarang paku dah. Habis titik mana tadi? Tidak sah lalu tiada mungkin habis. Tu habis kelakuan yang pertama. Settle lah tu. Dan kelakuan yang kedua, imam di dalam masjid. Kalau masalah dalam masjid ni senang ya. Masalah kedua payah sikit. Dan kelakuan yang kedua, imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid. Ni senang lagi. Ni senang lagi. Imam dalam masjid dan makmum di luar masjid. Imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Macam COVID itu lah. Main atas pagar. Macam mana? Apa tadi? Imam di luar masjid, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Kedua. Dan kelakuan yang ketiga. Kedua dengan ketiga ni sama hukum. Jadi kita baca je. Dan kelakuan yang ketiga, imam di luar masjid dan makmum di dalam masjid. Dua-dua masalah ni hukumnya, hukum dua-dua ni, maka iaitu dua-dua masalah ni sah mengikut dengan syarat. Ada syarat dia lah. Sah nak ikut imam duduk luar masjid,
makmum dalam masjid, atau imam duduk dalam masjid, makmum duduk dalam masjid, sah dia ikut, sah tapi dengan syarat. Tengok nombor 12 mengikut syarat. Alhamdulillah. Kata musannif dengan syarat. Sebelum kita pergi syarat tu, kita bacalah topik dulu. Dengan syarat. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syattar radhiyallahu taala anhu, disyaratkan 3 perkara. Pertama, dekat jarak antara makmum dan imam, iaitu yang kata dekat tu tidak melebihi 300 hasta. Maklum tu. 1 hasta ni saya buat sendiri. 1 hasta bersamaan dengan 45 cm atau 0.45 meter. Ni Syekh Google ni. Kalau tak tepat tukar negeri lah. Bukan dalam kitab ni. 300 hasta bersamaan 135 meter. Dia ukur sendiri lah. Jadi tak boleh lebih daripada 135 meter. Okey. B. Ni syarat yang kedua. Tiada penghalang yang menghalang daripada melihat imam dan boleh sampai kepada imam. Ni biasalah. Tidak ada satir ataupun tidak ada ha'il dalam bahasa Arab. Tidak ada penghalang yang boleh menghalang daripada melihat imam. Bila kata melihat imam, termasuk juga melihat sebahagian makmum. Dan boleh sampai kepada imam, yakni boleh sampai kepada imam secara adat. Kena tambah sikit itu. Okey, dalam Hasyiah Al-Qalyubi 'ala al-Mahalli karya Syekh Ahmad Al-Qalyubi rahimahullahu taala, dapat sampai kepada imam dengan laluan secara adat. Dia tulis dah, tak apa. Bukan dengan umpama satu lompatan yang keji, bukan. Macam tadi suatu hari hilang tangga, dia nak sampai ke imam boleh tapi kena lompat. Tu tak kira. Tidak boleh. Tidak sah dah dia ikut tu imam. Dia kena laluan yang adat. Ini lalu cara elok lah. Laluan secara adat ni lalu cara elok, bukan lompat ke. Jadi apa? Tu. Macam-macam. Macam mana, Din? Habis. Yang ketiga, berdiri seorang di tengah-tengah penghalang yang terbuka. Penghalang mana? Ni penghalang contoh. Kena makmum seorang kena duduk dekat pintu ni. Pintu ni ruang terbuka daripada penghalang ni. Untuk dia dapat tengok makmum ataupun tu imam duduk gerak apa. Duduk bergerak apa. Berdiri seorang, yang ni berdiri oleh seorang di tengah-tengah penghalang. Tak semesti tengah. Kalau pintu kat kanan-kanan lah. Kalau tengah-tengah lah. Kalau kiri-kiri lah. Yang terbuka, umpama pintu. Pintu tu lah. Penghalang dia dinding sekarang. Maka dia berdiri di tengah pintu yang terbuka itu. Kena berdiri situ. Tak boleh, jangan semua berdiri sini. Situ tak ada orang berdiri. Tak boleh Ini kerana, sebab apa kena berdiri depan pintu? Kerana waqif. Waqif apa dia? Ataupun orang yang berdiri. Tu atah tafsir. Tu. Waqif tu siapa dia? Orang yang berdiri lah. Orang yang berdiri tersebut seolah-olah mengambil hukum imam, nisbah orang atau makmum yang di belakangnya. Dia jadi imam secara nisbah. Bukan imam sungguh. Imam secara nisbah dengan orang belakang. Dia seolah-olah jadi tu imam. Terdapat syair yang menghimpunkan syarat-syarat di atas. Ini disebut dalam Hasyiah Qalyubi ni. Wasyartu fil imami wal ma'mumi al-ijtima'u fahfadhan mafhumi. Baharajas. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Pusngah laju betul. Wasyartu, saya ibu ada terjemah juga. Wa an yakuna fi mahallil mawqifi mujtami'aini ya ukhayya fa'rifi. Wa in yakun bi masjidin fa atlaqa wa la tuqayyidhu bi syartin mutlaqa. Wa in yakun kullun bi ghairil masjidi aw fihi syakhsun minhuma fa qayyidi bi syarti qurbin wa intifa'il ha'ili fa'lam takun bil ilmi khaira fadili. Wa dhar'u haddil qurbi haythu yu'tabar huna thalathun min mi'ina tuqtabar. Habis. Maksudnya, dan syarat pada imam dan makmum ialah berhimpun kedua-duanya, maka hendaklah sungguh-sungguh engkau ingat akan mafhumku, yakni yang bakal aku sebutkan. Dan bahawa imam dan makmum berada pada satu tempat. Ini syarat pertama. Hal keadaan kedua-duanya berhimpun, wahai saudaraku, maka hendaklah engkau kenali. Dan jikalau berada di dalam masjid, maka mutlak ia. Apa mutlak? Yakni sah Jumaah secara mutlak. Dan tidak dikaitkan dengan satu syarat pun secara mutlak dalam masjid tak payah syarat kena ha'il ke, kena tak ada ha'il, kena ada pintu, kena ada tu makmum di tepi pintu ke, tak payah.
Dan jikalau setiap satu daripada imam dan makmum berada pada selain masjid ataupun berada di luar masjid oleh salah seorang daripada keduanya, yakni imam dan makmum, maka dikaitkan dengan syarat. Ni masalah kait dengan syarat apa dia? Iaitu imam dan makmum pada selain masjid. Itu yang keempat nanti, yang tu yang panjang sikit. Ataupun berada di luar masjid oleh salah seorang. Maknanya salah seorang ada di luar masjid, salah seorang lagi dalam masjid, sama ada imam ataupun makmum. Maka hak tu, tiga masalah ni ada syarat. Iaitu syarat dia dengan syarat dekat. Dekat dengan mana apa? 300 hasta kurang. Dan ternafi penghalang yang menghalang dapat melihat imam dan sampai kepadanya, kepada imam. Maka hendaklah engkau tahu, jadilah kamu dengan pengetahuan tersebut itu sebaik-baik orang yang ada kelebihan. Habis. Dan had dekat nisbah hasta sekira, ada lagi. Dan had dekat nisbah hasta. Had dekat yang kata dekat tu lah. Nisbah hasta sekira-kira dikirakan di sini ialah 3 daripada ratusan, yakni 300 hasta diambil kira. Itu dekat dia. Hak dekat dia apa dia? Kurang daripada 300 hasta. Lebih itu dia jadi jauh. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, nombor 12. Habis. Okey, dengan syarat. Sah tu dengan syarat. Syarat apa? Kita dah baca tadi. Dekat. Syaratnya dekat. Iyalah dekat tu. 300 hasta. 300 hasta titik. Jangan baca 300 hasta lebih. Tu. 300 hasta lebih kurang. Itu nada dia. Tu. 300 hasta lebih kurang. Apa lebih kurang? Taqriban la tahdidan. Tapi ada khilaf lah, saya dah sebut dalam topik ni. Jadi mu'tamad dia takriban. Takriban 300 hasta. Tengok topik nombor 17. Nombor 17. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka lebih kurang. Lebih kurang. 300 hasta lebih kurang. Dalam An-Najmul Wahash bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala, kata sebahagian ulama 300 hasta tepat. Tu tahdidan. Ada setengah ulama kata bukannya takriban, tahdidan 300 betul-betul. Jika lebih sehasta atas pandangan ni, maka memudaratkan makmum mengikuti imam. Tak boleh lah makmum ikut imam atas pandangan ni lah. Ini pandangan Abu Ishaq Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Haramain mengatakan, bagaimana orang faqih boleh tamak mahukan secara tepat, sedangkan kami yang mahu mensabitkan secara lebih kurang takriban pun sudah payah. Tu kata Imam Al-Haramain. Jawab pandangan yang kata tahdidan. Jadi kebanyakan dalam bab fiqh ni, masalah-masalah nak ukuran ni, dia kebanyakannya takriban. Macam 9 tahun takriban. Dalam bab mimpi, dalam bab haid. Kalau seorang tu keluar air mani, dah 9 tahun takriban ke belum? 9 tahun takriban, dia sudah balik. Begitu juga keluar darah bagi orang perempuan. 9 tahun takriban ke belum? Takriban, balik. Haid. Hukum dia haid. Dan tanpa dinafikan, setiap bab haid dan bab balik ni, ada juga pandangan yang mengatakan tahdidan. 9 tahun tahdidan baru haid. Sebelum tu tidak haid. 9 tahun tahdidan keluar air mani baru dikira sebagai baligh. Kalau tidak, dikira sebagai najis. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada mengapa lebih 3 hasta. Tak mengapa dengan makna sah. 300 3 hasta contohlah. 303 hasta. Dah kata tak boleh lebih. Kalau 3 hasta lebih kurang tak apalah. Sah. Yakni sah semayang dia. Tengok topik nombor 13. Nombor 13. Nombor 13. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, tiada mengapa lebih 3 hasta. Tiada mengapa lebih 3 hasta. Kata musannif, habis. Tidak mengapa, yakni sah sembahyang berjemaah makmum yang berjarak melebihi 300 hasta, namun jarak yang lebih tersebut tidaklah terlalu jauh. Sah juga. Seumpama lebih sedikit 3 hasta, yakni 303 hasta. Dan seumpamanya, Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullah menjelaskan dalam Hasyiah I'anatul Talibin. Kata Syekh Al-Malibari rahimahullah, dekat-dekat, yakni takriban, yakni itu bukan K tu, yakni bukannya tepat, bukannya tahdidan. Maka tidak memberi mudarat pada sah sembahyang berjemaah apabila lebih yang tidak melampau seperti lebih sedikit 3 hasta dan seumpama. Jadi musannif kita pedoman sembahyang jemaah ambil daripada ibarat Hasyiah I'anatul Talibin pada pendapat ni. Lagi ada yang iktiraf.
Dalam Al-Manhajul Qawim syarah kepada Masail Ta'lim Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, dan dalam kitab Al-Imdad karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, dia kaitkan dengan 3 hasta tu merupakan pandangan dhaif pula dah. Kaitkan dengan 3 hasta merupakan pandangan dhaif. Syarah Al-Ubab oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala sebut, pengarang kitab Al-Anwar menyebutkan lebih 4 hasta memudaratkan sah berjemaah itu merupakan pandangan dhaif juga. Tu. Pendapat yang dikemukakan oleh dalam kitab Al-Anwar yang kata lebih 4 hasta, bukan 3 hasta, lebih 4 hasta memudaratkan sah berjemaah. Itu pun dia kata pandangan tersebut dhaif. Dalam kitab Hasyiah Al-Kubra ala Manhajil Qawim karangan Syekh Sulaiman Al-Kurdi rahimahullahu taala, dia kata ini kerana, sebab apa kata dhaif? Ini kerana dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebutkan tidak memberi mudarat jikalau lebih 3 hasta dan seumpamanya. Seumpama 3 itu merangkumi 4 hasta, bahkan lebih daripadanya. Syekh Ibn Hajar menguatkan lagi pandangan yang mengatakan dhaif pandangan yang kata 3-4 tu dengan menukilkan pandangan Imam As-Sinji rahimahullahu ta'ala, jikalau lebih beberapa langkah maka harus, yakni masih sah berjemaah. Lafaz al-khutuwat, langkah tu, beberapa langkah tu, dia kata beberapa langkah masih sah. Jadi beberapa langkah tu berapa? Maka dia kata, Syekh Kurdi kata, lafaz al-khutuwat, yakni beberapa langkah ini merupakan jamak bagi lafaz mufrad khutuwatun. Khutuwatun makna 1 langkah. Sekurang-kurang jamak ialah 3 pula dah. 3 langkah bersamaan dengan 4 hasta setengah. 4 hasta setengah. Maka zahirnya jika melebihi sedikit 4 hasta setengah maka ia dimaafkan. Itu kata penguat bagi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Jadi tak pegang pada 3-4, bahkan 4 lebih sikit tak ada masalah. Tu menurut dia lah. Jadi kita ambil musannif sudahlah. Ini tak ada masalah, ni khilaf perbahasan ilmiah saja. Dalam kitab An-Najmul Wahash, ila tu bukan fi, ila Syarhil Minhaj karangan Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala, tiada dhabit dalam syarak secara tepat. Maka para ulama mengatakan jangan melebihi kadar yang nampak teruk berjauhannya. Jadi tak ada dhabit yang tepat, 3 ke 4 ke 5 tak ada. Jadi macam mana? Jadi ikut, jangan lebih terlajak lebih daripada berjauhan daripada 300 hasta tu. Janganlah, sikit tak apa. Dalam kitab As-Safi, musannif mengkaitkan jarak yang tidak melebihi kadar yang nampak teruk tersebut dengan 2 hasta. Ada musannif kitab-kitab lain sebut yang mana jarak yang tidak melebihi kadar yang nampak teruk tu. Ada yang kata 2 hasta. Adapun dalam Al-Bahr, yakni Al-Bahru, Bahrul Madhab, karangan Al-Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala. Ni set-set kitab Al-Hawil Kabir. Set-set dia besar-besar itu. Al-Bahru fil Madhab, Al-Bahrul Madhab, tak silapnya Bahrul Madhab. Dihazahkan Al-Madhab jadi Al-Bahr oleh Imam Ar-Ruyani rahimahullah, dan Al-Muhadzab oleh Imam Syirazi rahimahullah. Mereka mengaitkan dengan 3 hasta. 3 hasta tu tak nampak teruk jauh. Sebab tu dia kait 3, dia kait 2, dia khilaf. Dalam kitab Fathul Wahhab Syarah Manhajul Tulaq karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dalam An-Najmul Thaqib Syarah fi syarhi tu, bukan syarah fi syarhi, berulang tu. An-Najmul Thaqib fi syarhi Tanbih At-Talib karya Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, dan dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu taala, tidak dimaafkan jika melebihi daripada 3 hasta. 3 hasta tak apa, 3 hasta lebih tak boleh. Jadi khilaf lah. Tu ya. Faedah, ni satu faedah. Sebab apa faedah sini? Sebab mula-mula kita baca tu, tidak mengapa lebih 3 hasta. Kita duk ingat 3 hasta sah tu. 3 hasta kan kalau orang yang imam dengan sah pertama, kalau lebih 3 hasta tak dapat fadilat berjemaah. Jadi kita duk tulis lah kali. 300 hasta ni yang lebih kurang. Tu yang kita dah tulis ni, kita tulis faedah lah, takkan nak padam balik. Mampus aku. Tulis panjang. Baru sedar, 300 hasta lebih sikit daripada 3 hasta. Bukannya masalah 3 hasta imam dengan makmum. Tu pelik. Tu yang terbalik tu itu yang masalah tu silap. Tu kita pun buat dalam faedah tu. Sah sembahyang berjemaah makmum yang berjarak dengan imam melebihi 3 hasta. Sah tapi hilang fadilat. Namun sunat untuk tidak melebihi jarak antara imam dan makmum sebanyak 3 hasta. Imam dengan sah pertama dengan sah kedua, sah 3, gitulah.
Bukan imam dengan saf pertama je. Saf pertama dengan saf kedua. Saf kedua dengan saf tiga. Jangan lebih daripada 3 hasta. Sunat kurang. Kalau lebih, sah hilang fadilat. Tu je. Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Al-Malibari rahimahullahu ta'ala sebut, disunatkan bahawa tidak melebihi antara 2 saf, sama ada antara imam dan saf pertama atau saf pertama dan saf seterusnya. 2, 3, 4. Gitulah. Tidak melebihi 3 hasta lah. Tidak melebihi sini, yang ni tidak melebihi 3 hasta. Kena tulis sini, kena tambah tu. Takut tak faham. Disunatkan bahawa tidak melebihi, yakni tidak melebihi daripada 3 hasta. Dalam kitab Asya' I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullah dan Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut, jikalau lebih daripada 3 hasta, maka dimakruhkan terhadap orang yang makruh ni bila? Makruh terhadap orang yang baru masuk dan buat saf atau sambung saf yang berada di belakang. Okey, masalah. Tok imam depan. Saf pertama dia berjarak dengan tok imam 5 hasta contohlah. 5 hasta jauh kan? Orang yang baru masuk tiba-tiba dia sambung di saf belakang dia. Bukannya sambung ataupun sambung di saf belakangnya ataupun sambung saf yang tak penuh lagi. Tapi berjarak dengan tok imam 5 hasta. Sepatutnya dia buat apa? Sepatutnya dia kena buat satu sah celah tu. Saya dia sebut lah. Dia kena buat sah celah tu. Kalau dia buat sah sambung juga, maka kawan tu makruh. Kawan yang sambung tu makruh. Masalah yang cukup furuk ni. Yakni mana dia? Dan buat sambung sah yang berada di belakang tu makruh. Bukan itu sahaja, bahkan jika mereka berbuat demikian, yakni sembahyang dalam keadaan berjarak melebihi 3 hasta, maka tidak hasil fadilat berjemaah. Okeylah. Ini kerana mengambil faham daripada perkataan tu. Perkataan Al-Qadhi, bukan perkata tu sifat perkata. Perkataan Al-Qadhi Husain, jikalau antara imam dan di belakang imam melebihi 3 hasta, niscaya mereka telah mensia-siakan dan merugikan hak mereka sendiri. Sebab apa? Tak dapat fadilat berjemaah, rugi Maka sepatutnya orang yang baru masuk hendaklah sambung dan membuat saf antara celah-celah saf yang melebihi 3 hasta tadi. Dia kena buat gitu. Jika tidak, maka mereka juga makruh berbuat demikian. Jadi kena masuk celah-celah tu. Payah juga tu. Itu lah. Tu imam sini, di jarak sini. Jadi dia kena buat celah-celah ni. Saf baru. Itu kalau dia sambung ataupun dia buat saf baru belakang dia, makruh. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Habis tu masuk kitab kita. Dan dikira ukuran itu ukuran 300 hasta. Bila? Daripada tepi masjid. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bukan surat yang ke berapa ni? 7 dah. Jadi insyaAllah kita akan baca setiap hari Ahad dan Rabu lah. Mandangkan kalau baca hari Rabu saja memang tak habis. Banyak lagi sebenarnya tu. Kita dah buat sampai muka surat 10 dah. Dobik tu. Dah buat sampai muka surat 10 dah. Kalau muka surat 10 pun dah 100 lebih dah muka surat tu. Kalau dah sampai muka surat 40 tak tahu. Dan kita berterusanlah buat 2 kali seminggu ni sampai habis lah. Ingatkan nak buat 2 kali seminggu ni waktu bulan 3 ni je. Lepas Ramadan jadi 1 balik. Tengok lambat lah, susah pula. Baca hari ni senang sikit. Tak payah nak urai apa dah ada sini siap dah. Cuma nak bagi faham saja. Habis. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ni dhabbah dalam grup ada hantar gambar tu. Itulah dhabbah tu. Aku tak tahu nak sebut apa tu. Macam gambar Naruto pada juga. Sulak dada? Oi. Betul ni hang ni. Astaghfirullahaladzim. Kalau mana? Sliding. Dia nampak. Sliding
Masa pernah jawab soalan ni pasal tirai? Jap, nak tengok. Ada orang jawab dulu. Masalah tirai yang jagang. Tapi nampak. Dan dia terhulu lah. Terhulu maknanya dia tak ikat. Ada dulu jawab panjang. Masalah tirai pun sama juga. Boleh. Tapi nak tengok huraian panjang dia. Jika dia punya tebal terikat di lantai, maka tidak sah, tidak dapat. Mana tadi surau. ألا يكون بينهما حائل فإن حال بينهما غير سور المسجد من جدار أو غيره بطل صلاته وإن حال بينهما سور المسجد. أوكي. قال وإن حال جدار أو باب مغلق لعدم الاتصاص ونعلم. قال موسى ويصير الاقتداء ولا يكون حائط من المسجد عائلا سواء كن قدام المأموم وجنبه. قالوا ولو كان جدار المسجد. أوكي. وإن حال جدار والبغي فتوي كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فانغلق. أوكي. وهي مدار ستر. Dan umpama pintu yang tertutup itu ialah langsir. Okey. Tambah lagi dalam lamaran langsir diuraikan panjang syekh. Kalau tabir yang tebal dan terikat di lantai, maka tidak sah makmum di belakang kerana tidak dapat melihat imam dan tidak dapat lalu kepada imam seperti kaum mu'taman. Jika tabirnya jarang dan terikat di lantai, tidak sah juga. Jarang dan terikat di lantai kerana tidak dapat sampai pada imam meskipun dapat melihat. Atau muqabil mu'taman sah kerana boleh dilihat meskipun tidak boleh berjalan pada imam. Jika tabir yang tidak terikat di lantai tetapi ianya tebal, tidak sah juga. Kerana tidak dapat melihat imam meskipun dapat lalu atas pandangan muqabil mu'taman. Hanya tabir yang jarang dan tidak terikat. Ni contoh. Contoh masalah langsir. Jikalau tabirnya tebal, tabir jenis kain tu lah. Contoh ni, ni tebal ni, tak nampak ni. Dia ada tebal ni contoh ni. Jikalau tabirnya tebal dan terikat di lantai, terikat dengan ikat lah, mana bukan terhulu. Kalau terhulu ni boleh terbuka, dia kalau kena angin boleh gitu kan. Ni mana kalau kena angin pun dia tetap gitu, dia terikat. Maka tidak sah sembahyang makmum di belakang kerana tidak dapat melihat imam dan tidak dapat lalu kepada imam seperti syarat qaul mu'tamad. Okey, tak boleh tengok imam sebab kalau dah tebal tak boleh nak tengok imam. Lagi pula tak boleh nak lalu sebab terikat. Okey. Jika tabirnya jarang dan terikat di lantai, tidak sah juga. Jika tabirnya jarang, tabirnya jarang maknanya boleh tengok tu imam dan terikat di lantai, tidak sah juga kerana tidak dapat sampai kepada imam meskipun dapat melihat imam. Dia kena sampai kepada imam juga. Kalau terikat tadi nak sampai lah, tak boleh nak sampai dengan jalan adat tadi. Melainkan kena korek lah apa benda. Tu bukan jalan adat tu. Macam tadi. Jika tabirnya jarang dan terikat di lantai, tidak sah juga kerana tidak dapat sampai kepada imam meskipun dapat melihat imam atas kaum mu'tamad. Atas muqabil mu'tamad sah kerana boleh lihat meskipun tidak boleh berjalan pada imam. Jika tabir yang tidak terikat di lantai, terhulu, tetapi ianya tebal, tidak sah juga kerana tidak dapat melihat imam meskipun dapat lalu kepada imam atas qaul mu'tamad. Atas muqabil mu'tamad memada salah satu syarat, tu memada sama ada boleh lihat ataupun lalu saja. Hanya tabir yang jarang dan tidak terikat di lantai yang membolehkan makmum nampak dan pergi terus kepada imam sahaja yang sah. Jadi kalau dalam bab pintu sliding tu, nampak dah tu imam tu. Lepas tu boleh sampai kepada tu imam dengan jalan adat. Dengan jalan adat. Boleh lah. Pintu tu boleh buka je. Kan? Boleh nampak tu imam. Sah lah. Atas pandangan mu'tamad. Kalau pintu sliding tu ada, lepas tu tak boleh tengok tu imam. Dia bukan transparent, gelap. Atas pandangan mu'tamad tidak sah kerana tidak dapat melihat tu imam. Itulah. Wallahu ta'ala alam. Macam doa ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa
pula hari Ahad, insya-Allah taala.